Jadi hari ini saya nak sambung tentang konsep current. So macam mana kita nak define current? Current I is defined as, ini definition of current. I is defined as the ratio of charge over time. Ataupun dalam ayat kita cakap the rate of charge flow through the surface area ataupun through an area per unit time. Okay, so kita tahu kalau kita ada konduktor, arus mengalir disebabkan current yang mengalir. Okay, so current mengalir melalui cross sectional area ini. Okay. So kadar pengaliran charge through a cross sectional area. Sorry, ni dah tak ada per unit time ni. Okay, the rate of charge through an area sahaja. Okay, tak ada per unit time. Okay, so apa tak ada per unit time? Sebab saya dah guna perkataan the rate. The rate tu maksudnya over dt. So tak perlu lagi per unit time. Okay, tapi kalau dalam nota dia tulis total charge flowing through an area per unit time. Itu tak apalah. Itu memang betul ada per unit time. Kalau saya dah sebut the rate of charge flow through an area, itu dah tak perlu ada per unit time lagi. Okay, so unit bagi current adalah ampere. So sebutnya ampere, tapi biasanya bila kita sebut dalam pengiraan kadang-kadang kita kata amp. Dalam kita punya alat elektrik dia tak tulis ampere, dia tulis amp. Unit dan simbolnya adalah A. So itu unit current. Jadi current mengalir selagi mana ada potential difference. So itu konsep yang kita kena terima. Okay. Current flow when there is potential difference. Itu yang Nota awak cakap. The flow of charge current persists for as long as there is a potential difference. Analogi yang saya nak bagi, yang sebenarnya saya dah sebut sebelum ini, adalah berkaitan dengan air. Okay, kita tengok contohnya lah. Contohnya. So ini pipe lah. Okay, pipe, and then pipe ni air dia mengalir dan pipe ni melalui satu roda air kat situ. Okay. So kalau tak ada pump yang mengalirkan arus ni, yang mengalirkan air ni, maka air tidak akan mengalir. Kita kena ada pump. Bila ada pump, air baru mengalir. Barulah roda berpusing. Apa fungsi pump? Pump fungsinya untuk create a pressure difference dalam pipe. So bila ada pressure difference dalam pipe, air akan mengalir. Analogi yang lainnya, kalau kita ada air dekat tangki tinggi. Air mengalir, boleh mengalir ke bawah kerana ada pressure difference daripada tinggi ke pipe yang di bawah yang lebih rendah. Tapi
Kalau dalam asrama kita sebagai contohnya, air daripada bawah tanah nak masuk ke tangki. Kita kena ada pump. Kena ada pump yang pump air masuk ke tangki atas asrama. Kalau tak ada pump tu, air pun tak boleh nak mengalir. Jadi itu fungsi pump untuk create pressure difference. Supaya air boleh mengalir. Okey, macam mana pula kita nak analogikan benda ni dengan electric circuit? Okey, biasanya electric circuit kita ada alat elektrik macam mentol, sherek elektrik, lampu, telefon, charger kita. Yang mengalirkan arus menyebabkan lampu menyala adalah bateri. So, apa yang berlaku? Akan ada potential difference. Bila ada potential difference, arus akan mengalir dalam circuit. Dan lampu akan menyala. So, itu yang menyebabkan arus mengalir. Kalau kita tengok dalam nota, dia kata definition dia dah bagi, unit dia dah bagi. And then dia kata current flow when there is a potential difference. Dia sebut juga bahawa current is a scalar quantity. Kalau kita ikutkan definition kita, scalar quantity ini ada direction saja. Ada magnitude saja, tak ada direction. Tapi current ni dia lain sikit. Okay. Current ada direction. Tapi dia tetap scalar quantity. Bagaimana kita nak tambah current? Penambahan current ikut mengikut rules scalar quantity. Dia tak ikut vector quantity. Saya bagi contoh. Okey. Pasal apa dia scalar quantity? Saya bagi contoh. Ada wire. Junction. Arus yang mengalir kat sini 10 amp. Arus yang mengalir pada wire biru 5 amp. Kita tambah arus ini, arus 1 dan arus 2 secara skala. Dia ada arah. Sebagai contoh, current I1 ni bergerak ke kanan. Current I2 ni macam ke atas sikit kan. Tapi current I3 adalah hasil tambah skala. I3 sama dengan I1 tambah I2. So maksudnya 15 amp. Walaupun ada angle itu tak bagi impak apa-apa pada pengiraan kita. Nampak tak? Current I2 tu masuk ikut angle kan? Tapi dia tak bagi impak kerana dia adalah skala quantity. Kita tak perlu nak resolve vector current dan sebagainya. Kita hanya perlu tambahkan current itu secara skala sahaja. So ini nanti kita akan belajar, ini kita panggil sebagai junction law. I3 sama dengan I2 tambah I1. Baik. Direction of current. Current pula mengalir daripada positif ke negatif terminal. Dia opposite dengan elektron. Arti kata lain, dia sebab itulah kan, nampak macam pelik kan? Dalam slide 11 dia kata skala quantity. Dalam slide 13 ada direction pula. Kenapa pula kan? Patutnya skala quantity tak ada direction. Ini skala quantity, current ada direction. Cuma penambahannya saja kita tambah secara skala. Kita tak tambah secara vector. Okay, so direction dia daripada positif terminal bateri to negatif terminal. Okay, kalau saya ada circuit, positif, negatif,
Analisis ada resistor. Current mengalir daripada positif ke negatif. Dalam kes ni, dalam loop ini kita nampak current mengalir counterclockwise. Tapi elektron opposite. Elektron mengalir clockwise dalam circuit saya ini. Okay. So itu berkaitan dengan current. Definition, SI unit, penambahan current sikit. Okay. So sekarang ni kita nak tengok example. Saya nak bincangkan example yang tak ada dalam nota. Sebab example dalam nota tu nampak macam simple sangat. Saya nak bincang example ni. So ini kita nak apply I sama dengan dq over dt. So dia kata kat sini, soalan dia kata, a steady current of 2.5 amp exists in a wire for 4 minutes. How much total charge pass by a given point in the circuit during those 4 minutes? So basically dia nak cari Q lah. Dia nak Q, total charge. Okay, so kita apply I is equals to dq over dt. So current 2.5 amp, dq yang kita nak cari over 4 minutes. Ini tukarkan dalam SI unit. So kita akan dapat charge sama dengan 600. 600. 100 unit dia apa? Ampere. Charge unit coulomb. Okay? Coulomb. Charge unit coulomb. Current ampere. 2.5 ampere current. Okay, charge unit dia coulomb. Okay, itu soalan A. Okay, yang soalan B ni yang saya nak tarik perhatian awak. Dia kata, how many electrons would this be? Yang ini kita nak apply Q sama dengan NE. Q sama dengan NE. Okay, kita nak apply Q sama dengan NE. Saya dah cakap dah. Charge ni paling kecil nilai dia adalah E. Yang ini sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Jadi kita ada 600 kolom. 600 kolom ni adalah bilangan charge darab elementary charge. Satu charge 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okay, so number of electron kat sini kita akan dapat sama dengan 3.75 times 10 to the power of 21 betul. electron. 3.75 times 10 to the power of 21. Betul. Tulislah electrons. Kalau tak tulis pun tak ada salahnya. Sebab dia adalah bilangan. Tapi kalau saya akan tulis electrons. So itu dia yang awak kena tahu. Jadi, bila jawab soalan berkaitan I sama dengan dq over dt ni, yang pertama sekali kena tahu bahawa unit semua kena SI unit. Ini semua kena buka jadi seconds. Pasal current kita adalah dalam SI unit dia ampere. Kemudian ketahui juga equation Q sama dengan NE. Sebab soalan biasanya dia akan minta nilai N. Baik. So ini adalah elektron yang mengalir dalam masa 4 minit lah. Dalam masa 4 minit. Dalam masa 4 minit. 240 saat. Kalau dia minta pula number of electron that pass through in 1 second, itu
2.5 lah jawabnya. Jawabnya 2.5. Q over time kan. 2.5. Number of electron that pass through in 1 second, 2.5. Number of charge that pass through in 1 second is 2.5 coulomb. So boleh cari balik dia punya number of electron. Saya pun cakap tak berapa nak betul lah. Baik. Ada soalan tak?